نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الوافي. بسم الله رب السماوات والأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, rombaklah apa-apa yang tersimpul dari lidah kami, yafqahu aqwalana, semoga dapat difahami segala kata-kata kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan pengerusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kesempatan, memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi pengumuman mengejut, mulai besok semua sekolah KPM ditutup. Alasannya untuk memberi keadilan kepada sekolah-sekolah yang berada di negeri-negeri yang diisytiharkan PKPB. Keadilan. Sebab 70% ditutup, jadi 30% yang tidak ditutup, termasuk kita di negeri Sarawak ini, terpaksa berkorban demi keadilan. Dan janganlah pula masjid pula ditutup demi keadilan untuk mereka yang tak dapat pergi ke masjid. Logik sekolah ditutup kita boleh terima, dan semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menutup pula masjid kita alasan beri keadilan, persamaan untuk mereka-mereka yang tak dapat pergi ke masjid yang berada di zon-zon merah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, gunakanlah kesempatan sementara diizinkan oleh Allah, datanglah, hadirlah ke mana-mana rumah Allah untuk salat berjemaahnya dan untuk kita mengulang kaji, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tajuknya sunnah bahagian kedua. Pagi tadi bahagian pertama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cuba fikirkan sejenak, ada ke tidak manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, daripada manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman kita pada hari ini, dan sampailah dunia ini dikembalikan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ke tidak manusia yang setiap detik daripada hidupnya, daripada mula lahir menjadi seorang bayi, menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa, sehinggalah kembali semula ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, wafat, setiap detik daripada hidupnya itu diperhati, dicatat, diceritakan, kemudian cuba untuk ditiru. Dan cuba fikirkan, adakah tidak manusia atas dunia ini yang setiap kelakuannya,
ataupun setiap kejadiannya, daripada rambut sampai ke kaki, setiap sudut daripada jasad beliau ini dicatat, dicerita dan cuba juga untuk ditiru. Dan cuba cari manusia atas dunia ini setiap saat dalam hidup dia, daripada bangun pagi, kemudian buatlah aktiviti-aktivitinya, sampailah dia tidur semula pada waktu malam harinya, setiap detiknya dicatat, diceritakan. Dan kemudian setiap daripada pencinta baginda ini cuba untuk meniru apa sahaja yang dibuat oleh idolanya, oleh orang yang dikasihi, disayangi ini. Kita tidak akan jumpa mana-mana individu hebat kecuali itulah habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi kita bercerita tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Dikarang 147 hadis dikumpulkan dalam 50 bab yang lebih, menceritakan segenap sudut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kejadiannya, daripada rambutnya, berapa helai ubannya, apa yang disuka dipakainya, serba-serbi. Jadi tidak ada manusia di atas dunia ini yang begitu istimewa, yang diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat martabatnya oleh manusia, kecuali baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada ikutan, ada contoh teladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang berharap, bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang berharap pertemuan dengan Allah dan hari kiamat, dan mereka ini ingat Allah sebanyak-banyaknya. Satu-satunya manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini yang setiap segenap sudut daripada hidupnya tidak ada sedikit pun menjadi rahsia kepada umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di atas muka bumi ini batang tubuh manusia yang boleh dijadikan contoh oleh sesiapa sahaja. Kalau kita sebagai imam nak jadikan siapa contoh kita dalam hidup? Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda seorang imam. Kalau kita sebagai seorang rakyat biasa, siapa nak dijadikan contoh dalam hidup kita? Jawapannya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sepanjang hidup baginda 53 tahun di bumi Mekah, baginda sebagai seorang rakyat biasa. Kalaulah seorang raja, pemerintah, perdana menteri, presiden nak cari siapa yang sebagai ikonnya, sebagai ikutannya dalam hidup, dalam pemerintahan, jawapannya tidak lain dan tidak bukan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab 10 tahun baginda di Madinah, baginda adalah pemimpin nombor 1. Orang miskin nak cari siapa ikonnya, siapa yang jadi ikutannya, orang miskin. Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya nak cari idola dia, nak cari ikutannya, juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah miskin, bagindalah kaya. Kehidupan baginda hidup sebagai seorang miskin, tetapi hakikat sebenarnya perbendaharaan negara berada di tangan baginda. Apa sahaja posisi kita dalam masyarakat ini, dalam negara ini, dalam dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah contoh ikutannya. Ini yang kita namakan sunnah Nabi itu. Kalau kita nak belajar sunnah Nabi ini, sepanjang hayat kita kena belajar. Sebab setiap detik daripada 63 tahun baginda itu dicatatkan, diceritakan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Bagi seorang Nasrani, bagi seorang Kristian, kalaulah seorang Kristian ini, sehari dua ini mungkin Presiden Amerika yang baru akan mengangkat sumpah, dia nak menjadikan nabinya sebagai idola dalam pemerintahan negara Amerika.
Boleh ke tidak dia nak menjadikan Nabi Isa sebagai idola? Sedangkan Nabi Isa ini sepanjang hayat baginda tidak pernah memegang jawatan presiden mana-mana negara. Perdana Menteri pun tidak, menteri biasa pun tidak. Jadi macam mana orang Kristian nak jadikan Nabi mereka, Nabi Isa AS ini sebagai contoh dalam pentadbiran negara? Orang Yahudi yang merampas tanah orang Palestin, dia katakanlah mereka ini nak menjadikan Nabi Musa mereka sebagai ikutan dalam pentadbiran. Macam mana mereka nak ikut? Nabi Musa tak sempat menjadi raja di Palestin. Nabi Musa hanya membawa Bani Israel keluar daripada cengkaman keganasan Fir'aun, bawa melintasi Laut Merah, kemudian berada di semenanjung Sinai, berada di padang pasir, sesat pula selama 40 tahun. Dan Nabi Musa wafat di dalam keadaan tidak sempat sampai ke tanah yang dijanjikan. Orang Kristian yang berkeluarga, mereka nak menjadikan Nabi Isa sebagai idolanya, sebagai ikon suami misali. Macam mana mereka nak menjadikan Nabi Isa sebagai ikonnya, sedangkan Nabi Isa sendiri tak sempat berkahwin sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda itu semuanya ada pada Rasulullah. Seorang suami nak menjadi suami misali, Rasulullah lah ikonnya. Sebab Rasulullah suami kepada 13 orang isteri. Bagi kita yang setia ini, seorang isteri je kat rumah, siapa ikonnya? Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW sepanjang 50 tahun hidup baginda, 25 tahunnya hidup sebagai seorang suami yang memiliki seorang isteri. Monogami Rasulullahnya hanya dalam masa 25 tahun. Jadi siapa yang ada seorang isteri itu sunnah Nabi. Dan sesiapa yang ada lebih daripada seorang isteri, nak cari siapa nak ikut ni? Rasulullah SAW juga. Sebab 13 tahun kehidupan baginda adalah sebagai suami kepada ramai isteri. Poligami Rasulullah selama 13 tahun. Jadi carilah mana-mana Nabi yang seumpama Nabi kita, tidak akan jumpalah kecuali Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja posisi dalam hidup ini, dalam masyarakat, Nabi kita lah sebagai kudwahnya, ikutannya, sebagai uswah, sebagai contohnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kita kata kita ini sayang Nabi, cinta Nabi, kasih kepada Nabi. Dan kasih kita ini buktinya ialah S yang ketiga, sunnahnya. Cinta ke tidak kita ini kepada Nabi? Cuba senaraikan 100 sunnah Nabi yang kita tahu. 100. Banyak sangat ustaz 100. Iyalah sebab sunnah Nabi ini berpuluh ribu. Mungkin kalau nak senaraikan mungkin juta kot. Sebab setiap detik daripada hidup baginda itu 63 tahun itu semuanya menjadi ikutan. 100 tu sikit sangat. Sunnah dalam jamban, dalam tandas pun kalau nak senaraikan ada lebih 20 lebih. Sunnah dalam jamban saja. Baru dalam jamban. Kita bangun pagi, kita senaraikanlah beberapa sunnah yang kita tahu. Ada yang kita tahu kita amalkan. Ada yang kita tahu sekadar ilmu. Bangun pagi, celik saja mata. Nabi mengajarkan kepada kita antara lafaz pertama yang perlu diucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun setidak-tidaknya alhamdulillah hidup lagi aku hari ini. Dan antara sunnah Nabi yang keduanya, Nabi sapu muka. Sapu muka, kita bangun pagi-pagi tu tenyih-tenyih mata ke sapu muka tu, itu bukan ajaran mak nenek tu, itu ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita celik mata tu, jangan bangun terus. Jangan bangun terus itu bukan sekadar nasihat daripada pakar-pakar kesihatan, tetapi itu sunnah Nabi. Sebab itulah sebelum Nabi bangkit daripada bak tidurnya tu, Nabi sebut beberapa zikirnya. Antaranya asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian barulah Rasulullah bangkit supaya badan kita ini tidak terkejut, jantung kita ini tidak terkejut. Itu bukan nasihat daripada pakar kesihatan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk tandas.
Masuk tandas, sebelum masuk doa masuk tandas. Bukan takut sangat kepada syaitan, itu salah satunya. Tetapi sunnah Nabi, Nabi ajar begitu. Masuk dengan menggunakan kaki kiri, pakai selipar ataupun terompah. Kemudian tutup sedikit kepala dengan tuala ke dengan apa pun. Kemudian bila nak buang air kecil, air besarnya, jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kemudian janganlah masuk-masuk tu terus buka semua sekali. Kena jaga adabnya juga, walaupun di tempat yang tertutup. Kemudian bila nak buang air kecil, air besar tu kena duduk. Dan duduk pula ada caranya. Bila dah buang air kecil tu itu itu pun sunnah Nabi. Kalau nak senaraikan dalam tandas saja ada 24, 25 sunnahnya. Belum keluar tandas lagi. Orang panggil daripada luar, buat apa tu? Jangan jawab, itu sunnah Nabi. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Jangan jawab, itu sunnah Nabi. Kemudian keluar daripada tandas menggunakan kaki kanan. Sunnah Nabi. Bila sebut sunnah tadi, bila kita tahu itu sunnah, semua tu pahala semua. Dengan niatnya kita nak ikut setiap perbuatan Rasulullah, kita nak ikut. Pagi tadi kita dah bincang, mana sunnah ini ada yang tasyri'iyah, yang memang disuruh kita buat, kita ikut. Sama ada dia bertaraf wajib ataupun sunat. Satu lagi yang ghairat tasyri'iyah, Rasulullah tak suruh pun kita ikut. Sebab itu merupakan jibiliyah, itu kemanusiaannya, adat budayanya. Tetapi kita ikut juga sebab cinta kasih kita kepada Nabi. Walaupun Nabi tak suruh, kita buat kerana cinta kasihnya, dapat pahala juga. Sebagai contoh bagi yang tidak berkesempatan pagi tadi, kita pakai jubah ini. Nabi tidak suruhlah mesti pakai jubah. Orang Islam, umat Nabi Muhammad mesti pakai jubah. Nabi tak sebut. Cuma Nabi pakai jubah. Kita pun Nabi tak suruh, kita pakai. Kerana niat kitanya, Nabi suka pakai jubah, jadi kita suka apa yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Dapat pahala sunnahnya di situ. Nabi pakai serban. Dalam beberapa kisah, dalam peperangan, dalam pembukaan kota Mekah, sahabat melihat Rasulullah memakai serban warna hitam lagi. Kita duk belik serban, tak handsome rasanya, tak cantik, tak sama dengan pengerusi kita. Belik cantik je. Walaupun kita tak pakai, tapi jangan kita menghina sunnah itu. Kita tak pakai itu lain cerita. Kita tak selesa bila nak sujud, kita rasa macam tersangkut di serban je. Tak apalah kita tak pakai, tapi jangan hina sunnah itu. Mana apa sahaja yang Rasulullah SAW buat itu, karena kalau kita nak senaraikan 100 tu sikit sangatlah. Kemudian apa lagi sunnah? Masuk masjid tadi. Masuk saja masjid, antara yang Nabi ajar kepada kita, selawat kepada Rasulullah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah yang keduanya, minta ampun kepada Allah. Allahumma ghfir zunubi. Kemudian baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 3 dah situ. Kemudian masuk dengan kaki kanan. 4. Kemudian jangan duduk sehingga solat 2 rakaat. Walaupun khatib sedang membaca khutbah. Sekarang ni setengah-setengah masjid, solat Jumaat, dia tidak ada qabliyah Jumaat. Jadi lepas azan tu terus khatib naik ke atas mimbar. Jadi orang yang datang tak apalah, khatib naik dah, kita solat dah 2 rakaat. Siapa suruh datang lambat? Dan bila kita masuk ke masjid, orang ramai, safnya penuh, jaga adab, jangan melintasi bahu orang yang sedang duduk. Dan bila nak solat, carilah tiang, carilah dinding supaya orang tidak melintas di depan kita solat. Semuanya itu sunnah-sunnah semua. Senang ceritanya, setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah itu semuanya sunnah yang sama ada wajib, sunat ataupun harus untuk kita ikut. Jadi kalau minta senarai 100 tadi banyak, tetapi kalau kita senaraikan satu persatu, 100 tu tak sempat ke mana-mana. Baru di rumah, tak sempat keluar rumah lagi. Sunnah Nabi SAW. Cumanya kenapa kita ni kadang-kadang ilmunya dah banyak, tahu semua itu sunnah Nabi. Nak makan, kena duduk. Kemudian sebelum makan, baca doa makan. Sekurang-kurangnya bismillah. Sebaik-baiknya doa-doa yang diajarkan, antaranya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan dengan tangan kanan. Walaupun kita ini seorang kidal. Ustaz, saya tak boleh, Ustaz, saya kidal. Kidal pun Rasulullah kata makan tangan kanan.
Itu bukan sunnah jibiliyah. Kanan tadi Rasulullah buat itu bukan kerana adat budaya Arab makan kanan. Bahkan ada orang yang makan tangan kiri, Rasulullah arahkan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Walaupun asalnya adat, tetapi adat bila Rasulullah arahkan, dia menjadi arhan. Sama ada sunat ataupun wajib. Jadi makan dengan tangan kanan itu ikut arahan Nabi. Cinta kita kepada Nabi, walaupun kita kidal, menulis kidal, semua kidal, tapi bab-bab makan tangan kanan. Makan dengan tangan, okey ustaz. Makan dengan sudu, payah sikit. Tak apalah, sudu tu kita yang buat. Maknanya kalaulah garfunya berada di sebelah kiri, pisaunya di sebelah kanan, kita tukarlah. Bila kita nak suap ke dalam mulut tu, ambil dengan tangan kanan, ambil dengan sebelah kanan. Sebab peraturan itu, etika di meja makan itu, kita manusia yang buat. Kenapa kita begitu strict sehingga etika yang kita buat mengatasi sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan bila nak makan, Rasulullah ajarkan kepada kita, jangan gelojoh sangat. Walaupun yang depan kita tu belacan, yang jauh tu ayam panggang, ambil yang depan dulu. Sebab itulah sebelum duduk, tengok-tengoklah. Jangan duduk depan yang kita tak suka. Ambil yang paling dekat dengan kita dulu. Paling tidak nasi yang ada dalam pinggan kita, ambillah 2-3 biji, makan dulu. Ambil sunnah. Okey. Jadi di meja makannya, ketika minum, minum pula, minum sama juga tangan kanan. Jangan bernafas di dalam cawan ataupun dalam gelas. Maknanya jangan bernafas ni, maknanya kita minum, janganlah minum terus, dahlah satunya terus, kemudian bernafas pula dalam gelas. Tidak mengikut sunnah. Dan kalau air panas, jangan ditiup, tunggulah dia sejuk sedikit. Jadi semuanya itu kalau nak senaraikan, banyak dah sebenarnya sunnah-sunnah yang kita buat. Cuma kadang-kadang kita buat, kita tak tahu itu sunnah. Kita ingat itu ajaran mak ayah kita dahulu. Mak ayah daripada kecil lagi ajar kita begitu. Kita ingatkan itu ajaran mak ayah. Sebab itulah kena belajar. Bezanya orang belajar dengan orang yang tak belajar, buat benda yang sama. Dia makan tangan kanan, dia ambil yang dekat. Kemudian bila nak makan tu, dia mulakan yang tepi, jangan ambil yang tengah dulu. Kemudian bila nasi jatuh, dia ambil, jangan dibiarkan jatuh di bawah. Kita ingat itu ajaran mak ayah kita. Kalau kita pegang, itu pesanan mak ayah kita, jadi kita buat itu kerana mak ayah. Tetapi kalau kita tahu itu mak ayah pesan kerana dia sunnah Nabi SAW, dapat pahala kita menghidupkan sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi banyak dah kita tahu dan banyak kita amal. Dan kenapa kadang-kadang tu kita tahu tapi kita tak buat? Termasuk saya yang bercakap ni lah, tak semuanya buat. Maknanya ada yang kita tahu, ada yang kita buat, ada yang kita tahu dan ada yang kita tahu tapi tak buat. Dan para ulama sebut kemungkinan kita ini ilmunya ada tetapi tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak minta. Nabi ajar kepada sahabat Muaz bin Jabal doa, yang doa ini rasa-rasanya semua kita dah tahu, cuma mungkin kita tak tahu fadilat khasiatnya. Dan Rasulullah minta bacakan doa ini selepas solat. Selepas solat, sebab baik saja assalamualaikum nak baca ke, ataupun setidak-tidaknya masa zikir itu selitkan satu doa ini setidak-tidaknya dalam doa kita. Doa ini supaya apa yang kita tahu, Allah bantu kita untuk melaksanakan, menunaikan apa yang kita tahu. Dan Allah memberi kemudahan untuk kita melaksanakan setiap apa yang kita belajar, apa yang kita tahu ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu dah kita dengar, mungkin kita dah amalkan, cuma kadang-kadang kita tak tahu. Rupa-rupanya kena baca setiap kali lepas solat. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatimu. Kita minta tolong sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita ini. Kita datang ke masjid, ke rumah Allah ini, jangan kita rasa bangga, aku datang. Kita datang ini kerana dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka pintu hati kita dan Allah beri taufiknya, perkenannya, akhir sekali sampailah kita ke rumah Allah ini. Ramai orang yang nak datang, tetapi
tidak mendapat taufik, akhir sekali tayar pancit. Akhir sekali sebelum nak turun tadi, anak menangis tak henti-henti. Sian kat rumah, tak jadilah pergi ke masjid. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Allah ala zikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Bantulah aku untuk aku memperelokkan amal ibadahku. Jadi kita datang setiap malam, dapat satu ilmu, dapat dua ilmu. Kadang-kadang kita kumpul banyak-banyak, kemudian tak buat, dia lupa macam tu saja. Jadi selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ini memberi kemudahan kepada kita untuk kita sentiasa mengingati Allah, bersyukur kepada Allah, dan untuk kita menaik taraf kualiti ibadat kita setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.